الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memperingatkan diri ini dan sidang jemaah yang dimuliakan. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa agar kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bermula di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini, marilah sama kita berpegang kepada agama Allah, yakni dengan menjaga hubungan kita sebagai hamba-Nya dan juga hubungan sesama insan, agar pengakuan umat dapat direalisasikan nikmat Islam yang dikejapi dan hamparan luas keamanan yang kita nikmati. Selama ini seharusnya kita syukuri dengan meningkatkan amal ibadah bagi memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa, serta menjadi eratkan hubungan kita sesama manusia. Semoga kehidupan kita ini sentiasa dijujuri rahmat serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah berpecah belah. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk menghayati semangat Isra dan Mi'raj. Sidang Jumaat yang dimuliakan, bulan Rajab merupakan bulan yang mulia, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda diisrakan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Tualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa ini berlaku kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang dikenali sebagai tahun ketiga Amul Huzni, yaitu tahun Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai ujian dan dugaan yang cukup berat. Antaranya kematian bapa saudara Baginda Abu Talib yang telah mengasuh dan membantu Baginda, kewafatan isteri Baginda yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri yang salehah, wanita pertama memeluk Islam dan telah banyak berkorban untuk kepentingan agama Islam. Berikutan kematian Abu Talib dan kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu, maka ancaman golongan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Baginda membuat keputusan untuk berdakwah di Taif. Walau bagaimanapun, semasa di Taif
dakwah Nabi tidak diterima, bahkan baginda diusir dan dilontar dengan batu sehingga menyebabkan tubuh badan baginda tercedera. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang diwarnai perasaan duka cita itulah Allah Subhanahu wa taala menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk di-Isra' dan Mi'raj bagi memberi baginda kekuatan dengan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Peristiwa ini telah menunjukkan semangat, kekuatan dan kehebatan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam terus berjuang, berjihad dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 60, "Wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajaratan mal'unatan fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidhum illa tughyanan kabira." Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepada kamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia, dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran, dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amalan. Maka semuanya tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Sesungguhnya peristiwa ini telah melanggarkan hikmah yang sangat besar kepada kita semua. Ia telah membahagikan manusia kepada dua golongan. Pertama, golongan yang menerima dengan hati yang yakin, semakin menebal keimanan mereka kerana melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai kehendak iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa serta suci daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Kedua, golongan yang menolak dan mengisytiharkan untuk keluar daripada agama Islam kerana mereka merasakan peristiwa tersebut tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi kepada manusia yang tidak rasional. Sidang jemaat yang berbahagia, di dalam memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita sebaiknya kembali merenungi bahawa melalui peristiwa ini Allah telah mewahyukan secara terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ibadah solat fardu. Melaksanakan kewajipan solat fardu merupakan salah satu tanda bahawa hati-hati benar-benar meyakini dan mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Pencipta yang Maha Agung. Petunjuk untuk membangunkan dan menyuburkan iman di dalam jiwa seorang muslim yang paling utama adalah melalui ibadah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Amalan yang paling awal dihitung daripada seseorang hamba pada hari akhirat ialah solat. Andai baik solat seseorang itu, maka baik dan berjaya. Andai rosak solatnya, maka rosak dan sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang hamba yang menjaga dan memelihara solatnya akan dapat memperbaiki hatinya. Maka dengan hati yang baik mampu membentuk manusia yang baik, seterusnya mencorakkan masyarakat dan negara yang baik serta cemerlang. Solat merupakan penghubung antara seorang hamba kepada Penciptanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini dapat disimpulkan bahawa melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memberi hikmah yang besar kepada umat Islam. Antaranya peristiwa Isra' dan Mi'raj telah menyuntik semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang menyampaikan dakwah Islam sehingga nikmat Islam dapat dirasai oleh umat manusia pada masa ini. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW menerima pensyariatan salat fardu secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibadat salat merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dengan baik oleh setiap umat Islam. Dengan memelihara kewajipan salat dapat membentuk peribadi muslim yang mulia, masyarakat yang bertanggungjawab dan amanah, serta seterusnya membentuk negara yang cemerlang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11, "Wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun wallazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيدنا الخليق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خليفة نبينا عن التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب النبي بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر ملكنا yang dipertuan besar negeri Sembilan Darul Khusus dan Muflis bin Al-Maruf wa Munawwir wa ayyidhu wa waffiqhu lima tuhibbu wa tardah wa abid bi wujudi makaida ahli zulm wal kufr wal khizlan. Allahumma rzuq al-auna wa tawfiq lana bidradat al-hadi mubarak al-mudah al-ma'ruf annahu huwa sunnatul wa ayyidhu wa waffiqhu lima tuhibbu wa tardah بحرمة من أرسلته للعالم رحمة وبشرى. Ya Allah, Engkau berkatilah Universiti Sains Islam Malaysia serta warganya
Jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat hidayah, rahmat, kesihatan dan kelapangan, serta jauhkanlah kami daripada bala bencana dan ancaman wabak, mudarat serta penyakit anwah. Sesungguhnya Engkaulah tempat kami memohon dan mengharapkan pertolongan. Barakallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.